Di dalam hadis Nabi ada bersabda, "Man syaghalahu zikri wa qira'atul Qur'ani an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin." Ada riwayat sebut a'taituhu ma la u'tiya sa'ilin. Sesiapa yang asyik dengan zikir, dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah saja, sehingga tidak meminta-minta lagi. Hajat dia tu, yang dia nak hajat, dia nak minta, sekarang ni tak ada dah. Dia semata-mata dia ingat kepada Allah. Allah, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah menentukan segala. Hati dia ingat ke dia. Dia galik dah, asyik dia ingat kepada Allah, sehingga hajat-hajat dia, hak asal dia minta sebelum ni, jadi tak terminta dah sekarang, kerana asyik dengan ingat je. Ada riwayat sebut orang yang asyik dengan ingat kepada Allah. Ada riwayat lain menyebut ditambah selagi asyik dengan baca Quran. Itu pun sejenis zikir juga. Sama ada dia asyik dengan ingat, asyik dengan baca Quran, asyik kali sambung menyambung dia baca Quran, dia kali jadi disedak dah kali, sehingga hajat-hajat sebelum ni dia minta tu, dia doa tu tak ada dah, dia tak buat dah. Seolah macam dia habis masa dengan benda ni je, dengan zikir, dengan baca Quran. Kalau sebelum ni, sebelum dia ikut cara yang keempat ni, mungkin dia banyak berdoa lah, banyak solat hajat. Sekarang pattern dia dah lain dah. Dia banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, banyak muraqabah, tilikkan hatinya, ingatan hati kepada Allah, dan terus banyak baca Quran. Dia galik tas itu pula. Apa kata Nabi? Aku beri kepada dia a'taituhu ma la u'tiya sa'ilin. Aku akan beri kepada dia ni, hak galik ni apa yang aku tak beri kepada orang yang minta. Maksudnya orang minta pun tak boleh, tapi dia ni aku beri ke dia, boleh ke dia. Dan ada riwayat lain sebut a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Aku beri kepada dia ni perkara yang paling afdal yang aku beri kepada orang minta. Maksudnya orang yang minta ni hak paling baik sekali, hak dia minta tu, orang balik sekali aku beri ke dia. Jadi cara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni, iaitu dengan cara mengasyikkan diri dengan zikir, dengan ibadah, dengan muraqabah itu, dalam usaha nak mendapatkan memenuhi hajat tu, rupanya ada sandaran hadis. Bagi orang tak faham, dia tak nampak lah, usaha tak ada, pergi cari tak, minta tolong orang pun tak ada. Dalam hak yang keempat ni, nak tolong orang pun tak, berdoa pun tak nampak berdoa dah. Kok mana hajat dia ditunaikan? Rupanya hak tak minta pun ada cara. Ada cara hak jenis tak minta ni. Hanya dengan cara banyak berzikir, ingat kepada Allah. Itu salah satu cara doa hajat seseorang itu diperkenankan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu. Jadi sekiranya kita berjumpa ada orang pattern macam ni, kita nampak ada hajat, tiba-tiba satu ketika kita nampak dia duduk asyik duduk di tempat, di surau ke, dia banyak berzikir, banyak baca Quran, kita tahu dia ada hajat, tak tunai lagi tu. Sebelum ni kita tengok dia duduk berdoa semua, semayang hajat semua, ajak orang semayang hajat. Sekarang ni duduk dah, nampak dia duduk berzikir, kawan berzikir, lepas tu baca Quran, dia tak minta orang macam sebelum ni. Jadi jangan kita salah lah. Ada kemungkinan dia ikut cara yang keempat ni, yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir ni. Supaya kita tak tomah uduh-uduh ke dia. Mau ni berdoa pun tak, nak minta tolong orang tak, cari pun tak, duduk main mengatik sini, nak tunai guna hajat amal. Kita akan tomah gitu ke dia, padahal kita tak tahu hak lepas depan tu dia lalu dah, akhir kali tak berhasil juga, dia pilih hak keempat pula dah ni. Itu maksudnya sekiranya berlaku. Dan sampailah ia kepada keesaannya, yakni dia sampai ke suatu tingkatan hakikat, merasai hakikat keesaan Allah. Apa arti keesaan? Yakni dia hanya merasakan hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang berkehendak menentukan segala-galanya, hanya Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Hanya, maksudnya hak lain pada dia tak ada dah pandangan hati dia, perasaan dia. Itu orang panggil keesaan. Kita hari ni, kita yakin hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang berkehendak menentukan segala-galanya, hanya Allah yang mentakdirkan. Ada dalam keyakinan kita tu.
Tapi di sebalik keyakinan tu, hati kita masih lagi bergantung kepada sebab tu sebab ni, dan tidak salah dari segi syarak. Dari segi syarak tidak salah. Jadi keyakinan tu tetap ada. Tapi kedudukan akal, kewarasan kita dan perasaan kita ni masih lagi berpaut dengan sebab musabab. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Keyakinan tu ada dalam hati kita. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tapi hati kita ni masih lagi lah bergantung pada obat, bergantung pada doktor yang merawat. Kita masih lagi nak benda tu, dan masih lagi bergantung hati kita. Tak ada obat, mungkin kita susah hati sikit. Kalau klinik ada, klinik tutup, mungkin rasa pening, rasa tertekan sikit. Sebab kita bergantung ke obat. Bergantung dengan makna bergantung dengan sebab lah. Tapi keyakinan tetap betul bahawa penyembuh sebenarnya hanyalah Allah. Tapi bagi orang yang sampai ke darjah ni hak bergantung hati dengan sebab tu, dia hilang, tak ada dalam hati dia. Itu panggil wahdah, keesaan. Dia hanya dalam hati dia timbul hanya Allah semata-mata, tak lain tak ada. Tak ada. Baik, kadang-kadang orang keliru. Orang berasa gini ni kadang-kadang bila dia rasa hanya Allah ni, tak ada lain lagi dah ni. Kalau orang usuluddin, mengaji usuluddin semata-mata tidak faham molek, dia akan tuduh salah lah ni. Dia kata, ni pattern Jabariyah ni. Dia akan kata pattern Jabariyah. Sebenarnya kat mana beza antara Jabariyah dengan keadaan hak saya kata sekarang ni? Jabariyah ni orang yang pegangan dia tu, kepercayaan dia, yang mereka kata semua perkara baik buruk datang Allah Ta'ala tentu belaka, manusia ni tak ada pilihan langsung. Tu pegangan dia gitu dah. Hak ni pegangan dia bahawa segala-galanya memang datang dari Allah lah, baik buruk pun. Tapi manusia ini ada pilihan, ada ikhtiar dia. Jadi pegangan lain situ. Cuma dalam keadaan gini ni, yang lain dari Allah Ta'ala tu jadi terlepas pandang, jadi hilang dari ingatan dia. Dalam pegangan dia ada, dalam kepahaman dia ada, tapi dalam perasaan dia masa tu macam tak ada. Macam kita takut benda kot, tengah takut tang, pagar-pagar tak ada tu, mau pada sudah balik rumah tengok darah lah di bahagian di kawat. Tapi tengah tu takut tang ni tak ada dapur pagar. Gitulah bandingannya tengah takut tang tu. InsyaAllah. Jadi itulah yang nak diberitahu, bahawa jangan terkeliru. Dan di sinilah orang yang mengaji usuluddin, tak mengaji tasawuf, dia akan tuduh tasawuf ni sebagai macam Jabariyah. Jadi tasawuf ni zauq, perasaan, bukan keyakinan. Kok yang Jabariyah ni memang pegangan dia gitu. Allah Ta'ala belaka, baik buruk pun manusia tak ada benda. Baik pun Allah, buruk pun Allah. Manusia ni macam bulu udangi, dia buat uduh pun Allah Ta'ala jugalah, buat baik apa lebih-lebih lagi. Jadi pegangan dia gitu. Ni dah segala-galanya memang daripada Allah Ta'ala belaka. Macamlah Jabariyah juga. Tapi manusia ni ada pilihan dia. Pilihan, ada ikhtiar dia. Yang mana ikhtiar ni lah yang akan menentukan dosa pahala ni. Kalau dia nak buat baik, berusaha buat baik, jadi dapatlah kebaikan tu. Kalau dia berusaha nak buat jahat, jadi kejahatan, dosa lah. Tapi kejadian tu tetap dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Jadi beza antara tasawuf dengan Jabariyah tadi tu. Jabariyah i'tiqad dia dah betul dah, pegangan, kefahaman dia betul dah. Ni betul i'tiqad, tapi dalam keadaan tertentu dia lupa kepada sebab ikhtiar tu, sebab musabat tu. Itu beza dia.